Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, saya nak berkongsi satu mesej daripada Al-Quran, yang mana mesej ini sangat-sangat penting untuk kita jadikan iktibar di dalam kehidupan kita. Iaitu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-83. Keratannya ialah firman Allah, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Secara umumnya dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita supaya apabila kita berbicara dengan manusia, berbicara dengan orang, maka salah satu seni yang perlu kita gunakan ialah kita mesti menggunakan kata-kata yang baik. Apakah yang dimaksudkan dengan kata-kata yang baik di sini? Kata-kata yang baik maksudnya kita kena gunakan bahasa, gaya bahasa yang baik, intonasi yang baik, bukannya bersifat marah-marah. Dan begitu juga dari sudut kandungan makna perkataan yang kita gunakan. Pastikan makna yang kita gunakan mengandungi makna yang baik dan tidak terdapat di dalamnya unsur-unsur lucah, unsur-unsur fitnah, unsur-unsur yang boleh mengguris hati orang yang mendengar. Maknanya kita memilih patah perkataan yang kita keluarkan itu kata-kata yang murni, kata-kata yang baik, yang apabila orang dengar dia akan seronok dengar dan tidak terguris hati apabila dia mendengar perkataan kita. Baik, kaedah ini kalau kita lihat banyak boleh kita aplikasikan dalam hidup kita. Sebagai contoh, sebagai anak, bila berbicara dengan ibu bapa, maka gunakan bahasa yang baik, bahasa yang mesra, bahasa yang terkandung di dalamnya kasih sayang terhadap ibu bapa, tidak menggunakan bahasa yang mengherdik mereka, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kasar. Sebab itu kalau kita lihat dalam Quran, Allah perintahkan kepada kita sebagai anak-anak, bila berbicara dengan ibu dan ayah, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan bercakap dengan kedua ibu bapa dengan percakapan yang kasar, jangan mengherdik, jangan menyindir mereka, bahkan kata kepada mereka gunakan ungkapan yang mulia dan ungkapan yang penuh dengan penghormatan. Okey, dalam kita berinteraksi dengan orang yang meminta, sebagai contoh, ada orang datang minta sumbangan ke, minta bantuan keuangan daripada kita, minta derma. Kadang-kadang kita cenderung untuk menghina, walaupun mungkin dia bagi kan, dia bagi apa yang diminta, akan tetapi kadang ada unsur sindiran, penghinaan. Okey, maka yang tu tidak dibenarkan. Contohnya, nah engkau ambil ni, lain kali jangan lagi datang minta-minta, kena rajin. Okey, jangan jadi pemalas. Dahlah miskin, tak malu pula tu minta-minta, tapi bagi. So perkara ini juga tidak harus kita ucapkan, okey, tidak patut kita ucapkan, okey. Sebab apa? Sebab kalau kita rujuk dalam Quran, Allah sebut wa ammasaila fala tanhar. Okey, adapun kepada orang yang meminta, okey, maka jangan kita herdik, jangan kamu herdik. Meminta di sini mungkin minta dari sudut material, duit dan sebagainya, minta bantuan. Okey, termasuk juga dalam bab meminta ini ialah orang yang meminta ilmu. Contohnya, kita ada ilmu. Okey, ada orang datang minta pertolongan supaya diajarkan sesuatu kepada kita. Maka pada ketika itu jangan kita hina, jangan kita herdik mereka. Contohnya kita kata kat dia, okey, tua-tua baru nak belajar kan, dulu tak sedar diri. Okey, so itu perkataan-perkataan yang tidak boleh kita ucapkan kerana dia mengandungi unsur penghinaan terhadap mereka. Kaedah ini juga boleh kita amalkan dalam kita berinteraksi dengan orang-orang yang jahil, orang yang tak punya ilmu. Okey, bila kita berurusan dengan orang jahil,
memang kita dapati bahawa percakapan mereka mungkin kasar, mungkin dangkal, okey, mengandungi perkataan-perkataan yang tidak baik didengar, okey, tidak sedap didengar. Maka tidak boleh kita balas dengan perkataan yang sama, ataupun mungkin kita gunakan perkataan yang lebih teruk lagi daripada dia. Tidak boleh. Okay, sebab apa? Sebab Quran mengajar kepada kita, okay, segala keburukan, segala perkataan-perkataan buruk yang dihadapkan kepada kita oleh orang-orang yang jahil, okay, jangan kita balas dengan perbuatan yang dengan perkataan yang buruk juga, tidak. Tetapi kita balas dengan perkataan yang mulia, balas dengan perkataan yang baik. Okay? Dalam Quran, dalam menceritakan tentang ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri ibadur rahman, Allah menyebut bahawa di antara sifat orang yang beriman yang sebetulnya ialah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang yang beriman, ibadur rahman, apabila dia bercakap dengan orang yang jahil, orang jahil hadapkan perkataan yang buruk kepada dia, maka dia balas dengan qalu salama, iaitu mereka balas, orang beriman dia akan balas dengan perkataan-perkataan yang sejahtera, perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Bukan bermakna kita mengalah, tidak. Ya, sebagaimana disebutkan oleh ulama-ulama kita, antaranya Imam At-Tabari, bukan bermaksud kita balas dengan yang baik itu kita mengalah, tidak. Tetapi memang itulah sifat orang yang beriman yang sepatutnya kita tonjolkan. Sama juga Imam Said Qutb, okey, menyebut, dia kata bukan bermakna kita lemah kalau kita mengalah, kita guna perkataan yang baik, bukan maknanya kita lemah, tetapi kerana kita menjaga kehormatan diri dan kemuliaan orang-orang yang beriman. Kerana sifat orang yang beriman ialah menjaga lisan, iaitu menjaga lidah. Okey, mudah-mudahan itu perkongsian ringkas kita berkenaan dengan waqulu linnasi husna, iaitu berkata baiklah kepada manusia. Mudah-mudahan apabila kita berkata baik, orang akan suka kepada kita, orang akan mencontohi kita, dan sekiranya kita berdakwah dan sebagainya, orang akan mudah untuk menerima dakwah yang kita sampaikan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya